Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Amrina Rasyadah binti Abdul Kahar. Nombor metrik di 18310805. Okey, hari ni saya akan membentangkan tajuk hal dan maqam. Al-hal dengan al-maqam ni adalah dua istilah yang digunakan ahli sufi untuk menunjukkan peningkatan yang ditempuh oleh orang yang sedang menempuh jalan tasawuf. Ianya juga digunakan untuk menunjukkan halangan-halangan yang terpaksa ditempuhi oleh ahli sufi semasa mengalami peningkatan. Seterusnya saya akan ceritakan tentang al-maqam. Maksud definisi al-maqam. Maqam ni didefinisikan perjalanan rohani yang ditempuhi oleh orang yang menempuh jalan Allah. Menurut Al-Qushairi, maqam adalah tahap adab yakni etika seorang hamba dalam rangka wusul, iaitu sampai kepadanya dengan berbagai upaya, diwujudkan dengan sesuatu tujuan pencarian dan ukuran tegas. Maqam adalah kedudukan seseorang yang menunjukkan dekatnya kepada Allah. Kedudukan tersebut tidak diperoleh begitu saja, tetapi harus melalui proses yang bersungguh-sungguh untuk mencapai darjat tertinggi melalui peringkat-peringkat maqam. Maksud dia, maqam ni adalah kedudukan dia tak dapat macam tu je. Dia kena melalui proses-proses yang sungguh-sungguh untuk mencapai darjat tertinggi melalui peringkat-peringkat yang saya akan terangkan sebentar lagi. Seorang sufi tak dibenarkan pindah ke satu maqam yang lain kecuali setelah menyelesaikan syarat-syarat yang ada dalam maqam tersebut. Tahap-tahap atau tingkat-tingkat maqam berbeza di antara ahli-ahli sufi. Namun mereka ni bersependapat bahawa tahap permulaan bagi setiap maqam adalah taubah. Maqam taubat. Maqam taubat ni, pada tahap taubah, seorang sufi bersihkan dirinya, iaitu tazkiyah an-nafs daripada perilaku yang menimbulkan dosa dan rasa bersalah. Taubat ni bererti kembali dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan kembali kepada Allah. Menurut para sufi, dosa merupakan pemisah antara seorang hamba dan Allah, kerana dosa adalah sesuatu yang kotor, sedangkan Allah Maha Suci dan menyukai orang yang suci. Bagi Al-Daqa pula, membahagi taubat ni kepada 3 tahap. Tahap pertama iaitu taubat, kemudian inabah, kembali, dan tahap terakhir ialah aubah. Menurut Al-Sarraj pula, taubat terbagi kepada beberapa bahagian. Pertama ialah taubatnya orang-orang yang berkehendak. Yang kedua, taubat ahli hakikat. Pada bahagian para ahli hakikat ni, mereka tidak ingat lagi akan dosa-dosa mereka kerana keagungan Allah telah memenuhi hati mereka dan mereka sentiasa berzikir kepadanya. Ketiga ialah taubat ahli makrifat, khusus al-khusus. Adapun taubatnya ahli makrifat iaitu berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Peringkat makam terbagi kepada 6, iaitu makam taubat, makam warak, zuhud, sabar, tawakal dengan redha. Seterusnya makam warak. Menurut Al-Khawas ni seorang hamba yang tak bercakap mahupun tak bercakap sesuatu perkara kecuali berdasarkan perkara kebenaran ketika marah mahupun reda. Tumpuannya adalah untuk mencapai keredaan Allah adalah lebih dari segalanya. Yahya bin Mu'az pula, warak ni dapat dibahagikan kepada 2 bahagian. Yang pertama, warak zahir, iaitu seorang tidak bergerak kecuali kerana Allah. Warak batin pula, seseorang tidak membenarkan sesuatu memasuki hati selain pada Allah. Makam zuhud. Menurut Abu Bakar Muhammad Al-Warak, zuhud ni mengandungi 3 hal yang kita perlu tinggalkan. Yang pertama, zina, itu perhiasan atau kehormatan. Yang kedua, hawa, iaitu keinginan. Dan ketiga, dunia, teori. Dalam perspektif tasawuf, zuhud ni bermaksud kebencian hati terhadap hal keduniaan, padahal terdapat kesempatan untuk mendapatkannya hanya semata-mata taat dan mengharapkan redha Allah. Menurut Syekh Shihabuddin, ada 3 jenis kezuhudan, iaitu zuhud orang-orang awam, zuhud orang-orang khusus. Ini bermaksud zuhud hanyalah kegembiraan akhirat sehingga nafsunya benar-benar dipenuhi dengan akhirat. Ketiga adalah zuhud orang-orang khusus di kalangan kaum khusus. Dalam peringkat ketiga ini adalah kezuhudan bersama Allah. Hal ini hanyalah dikhususkan pada para nabi dan manusia suci. Makam sabar. Dalam perspektif tasawuf, sabar ni berarti menjaga adab pada musibah yang menimpanya.
selalu tambah dalam perjalanan perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta tabah menghadapi segala peristiwa. Ulama membahagikan sabar ni kepada 3 bahagian, iaitu sabar dari dorongan untuk melakukan maksiat, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar ketika menghadapi sesuatu musibah. Mengikut ayat wasbiru wa ma sabruka illa billah. Maksudnya, bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah. Makam tawakal. Tawakal ni macam kita tahu ialah serahkan diri kita kepada Allah kan. Tawakal ialah menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan setelah berusaha bersungguh-sungguh. Dalam tasawuf, tawakal ni ditafsirkan sebagai sesuatu keadaan jiwa yang tetap berada selamanya dalam ketenangan dan ketenteraman baik, dalam keadaan suka maupun duka. Permulaan tawakal ni adalah kesedaran diri bahawa pengalaman peribadi, pengalaman kita yang dahulu. Individu tidaklah cukup untuk menemukan hakikat hidup kerana rasa hidup itu hanyalah diketahui oleh Allah. Kita tak tahu langsung pasal hakikat hidup kita kerana rasa hidup tu hanya Allah je yang tahu. Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku, Tuhan kamu. Tidak ada sesuatu yang melata, yakni di muka bumi, melainkan dialah yang menguasainya. Sungguh Tuhanku di atas jalan yang lurus. Orang bertawakal akan merasa tenteram dengan janjinya, merasa cukup dengan pemberian dan pengetahuan yang diberikan kepadanya, dan dia juga akan merasa puas dengan kebijaksanaan dia tu. Seterusnya, peringkat yang terakhir ialah makam redha. Redha adalah puncak daripada kecintaan yang diperoleh oleh seorang sufi selepas menjalani proses ubudiyah yang panjang kepada Allah. Redha terikat dengan nilai penyerahan diri kepada Tuhan yang bergantung kepada usaha manusia dan berhubung dengan Tuhannya agar sentiasa dekat dengan Tuhannya. Yang terpenting daripada redha ni adalah tidak mengharapkan syurga dan tidak pula berlindung kepada Allah Ta'ala daripada segala seksa neraka. Allah menguraikan tentang redha ni, hai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Surah Al-Fat. Menurut redha, makam redha ni ada 3 darjat redha, iaitu redha secara umum, iaitu redha kepada Allah sebagai Rabb dan membenci ibadah kepada selainnya. Yang kedua adalah redha terhadap Allah, redha terhadap qada dan qadarnya, ketentuannya lah. Yang ketiga, redha dan dengan redha Allah, menyerahkan keputusan dan pilihan kepada Allah, mencapai kemanisan iman. Adalah satu makna yang muncul di dalam hati tanpa dibuat-buat dan diusahakan. Anugerah dari Allah dan warisan dari amal soleh yang disertai dengan hati yang suci, tapi tidak kekal untuk selama-lamanya. Berkata Junaid rahimahullah, hal ialah satu keadaan yang turun ke dalam hati dan tidak tetap. Hal tidak diperolehi melalui jalan mujahadah, ibadah dan latihan jiwa. Anugerah semata-mata dan tidak terbatas kepada bilangan, kerana anugerah Allah tidak terhitung banyaknya. Al-ahwal, iaitu pemberian rasa khauf, tawadu, taqwa, ikhlas, syukur dan mutmainah di dalam diri seorang sufi. Anugerah spiritual bermakna ianya tidak boleh diperolehi melainkan dianugerahkan Allah hasil daripada ketaatan dan ibadah yang berterusan. Perbezaan hal dan maqam. Hal adalah tidak terbatas kepada bilangan tertentu. Maqam terbatas kepada bilangan tertentu. Kalau hal ni keadaannya sentiasa berubah, macam tadi tidak tetap yang definisi hal tadi. Kalau maqam ni adalah kedudukan yang tetap dan stabil. Hal pula adalah merupakan anugerah Allah. Kalau maqam diperolehi daripada jalan usaha bersungguh-sungguh, macam peringkat-peringkat tadi, taubat, redha, situ. Hal pula adalah usaha tersembunyi, anugerah zahir. Maksud usaha tu kita tak nampak, tapi anugerah tu kita nampak. Kalau maqam pula adalah usaha kita nampak, anugerah tu tersembunyi.
Hal adalah hasil daripada maqam, dan maqam pula hasil daripada amalan. Amalan yang dibuat tu itulah hasil dia, dan dapat kepada hal, hasil daripada maqam. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfati Ilani binti Hamdan. Nama materi di 183111030. Okey, dengan slide seterusnya saya akan sambung dengan tajuk iaitu Wahdatul Wujud. Okey, Wahdatul Wujud ni saya ambil daripada pandangan ulama iaitu Al-Syekh Ibn Arabi. Okey, Syekh Ibn Arabi ni adalah seorang tokoh pemikir yang besar dalam sejarah pemikiran Islam, iaitu khususnya dalam bidang tasawuf. Okay, maksud Wahdatul Wujud ni adalah bahawa yang ada hanyalah wujud yang satu, dan semua alam semesta ni adalah manifestasi dari yang satu tu. Okay, dalam karya Ibn Arabi sendiri tiada perkataan istilah Wahdatul Wujud yang digunakan secara jelas. Yang dikesan hanyalah istilah lain seperti Al-Wujud, Al-Wahid. Dan Wahdatul Wujud ni adalah satu konsep yang menyatakan bahawanya mawujud dengan wujud Al-Wahid, dan artinya tidak ada yang mawujud kecuali Allah yang Esa. Kecuali Allah tu yang satu yang wujud, dan yang Esa tu berbilang sejumlah bilangan ta'yunan. Okay. Ungkapan terhadap Wahdatul Wujud ni menyatakan bahawa Wahdatul Wujud ni mengakui bahawa wujud tu hanya satu, yakni wujudnya Allah, dan sedangkan makhluk hanyalah bahagian daripada wujud Allah. Ini wujud Allah tu yang menyebabkan makhluk-makhluk yang seterusnya ada benda tu. Okay, dan yang seterusnya saya akan terangkan konsep tajalli. Konsep tajalli ni maksudnya penampakan diri, iaitu tajalli berarti Allah yang mengikatkan dirinya sendiri kepada makhluknya. Okey, yang pertama konsep tajalli ni ada 3 martabat. 3 martabat. Yang pertama martabat haliyah ataupun disebut zatiyah, merupakan kondisi yang dimana wujud Allah yang merupakan kondisi yang mutlak lagi pun jarak, dan tidak bernama lagi, tidak bersifat, kerana itu tidak dapat difahami ataupun tidak dapat dihayalkan. Dan yang kedua pula martabat wahidiyah, iaitu disebut juga martabat tajalli zat atau al-fayat, iaitu martabat yang dimana zat ni mujarrad, iaitu bertajli melalui sifat dan nama. Dan yang ketiga pula martabat tajalli syuhudi, yang disebut juga sebagai al-fayat al-muqaddas, limpahan kudus. Dan ta'yuni dan tasalli itu kenyataan yang kedua, iaitu Allah bertajli melalui nama dan sifatnya dalam kenyataan impres, iaitu dalam wadah mansar, terjadi dalam berbagai wujud yang tidak ada akhirnya. Okay, slide yang seterusnya saya akan membentangkan dengan iaitu pandangan ulama tentang pandangan ulama Ibn Arabi. Okay, yang pertama pandangan ulama Ibn Arabi ni pemikiran Wahdatul Wujud ni mempunyai pengertian berbeza, iaitu di antara seorang ulama ataupun sarjana. Dalam masa yang sama pula istilah Wahdatul Wujud ni digunakan oleh ulama daripada mazhab Al-Sunnah dan juga mazhab Syiah. Maksud yang di sini iaitu memberikan hanya satu bentuk pendapat ataupun hukum terhadap konsep ini berasaskan kepada Allah, kepada salah satu pengertian ataupun kefahaman akan yang menimbulkan keresahan di kalangan setengah pihak yang lain. Okay, yang ketiga pula tulisan ini juga meninjaukan pengertian Wahdatul Wujud yang diambil oleh para sufi. Secara umumnya seorang itu meninjau kepada pendapat golongan pengkritik tasawuf ataupun pengancam konsep tasawuf itu tersendiri, pengancam konsep Wahdatul Wujud tu. Okay, Wahdatul Wujud ni pula Ibn Arabi ni bermula daripada pandangan daripada kitab Futuhat Al-Makkiyah, iaitu dan seterusnya juga pemikiran Ibn Arabi ni penekanan kepada al-wujud al-haq, iaitu Allah sahaja yang wujud yang hakiki. Dan di tempat yang lain juga beliau menyifatkan bahawa al-wujud ni semuanya adalah wujud yang esa secara hakiki, di mana tiada wujud sesuatu bersama wujudnya. Okay. Ibn Arabi juga menggambarkan bahawa al-wujud al-haq ni Allah kerana dialah Tuhan yang kekal abadi, sementara wujud makhluk bersifat sementara, tidak kekal dan fana. Maksudnya Tuhan yang kekal abadi dan makhluk yang lain yang bersifat sementara tu dia tidak kekal. Okay, maksudnya sini menimbulkan mana tidak apa-apa yang wujud
menimpa kecuali makhluk yang wujud, kemudian gaib. Itu saya kemudian lenyap. Yang itu saya. Tentang isu ni, isu tentang Ibn Arabi. Yang pertama, golongan yang pertama itu golongan iaitu pengaruh yang besar dan pemikiran dianggap kontroversi dan lemah. Maksudnya ulama besar ni berpolemik membahaskan kedudukan dan pemikiran dari Islam. Itu isu sekarang, isu yang terhadap Syekh Al-Arabi ni. Dan dia lahirlah 3 golongan ulama ni. Golongan ulama yang pertama ni adalah golongan ulama yang pengambil pendirian. Pengambil pendirian ni maksudnya golongan yang berusaha untuk membersihkan Syekh Al-Arabi ni daripada tuduhan-tuduhan yang mereka anggapkan berhubungan menganggapkan palsu terhadap Syekh Al-Arabi ni. Sebab di antaranya sebab banyak pemikiran Syekh Al-Arabi ni dianggap menyeleweng. Ialah wujudnya beberapa karangan beliau yang terdedah kepada pencerobohan. Itu salah satu isu dia. Dan pada zaman dahulu juga perkembangan kitab yang bergantung kepada industri penyedinan An-Nasah ni menyebabkan karangan beliau tu terdedah dan diceroboh. Itu isu dah. Dan golongan yang kedua pula, golongan yang kedua iaitu golongan ulama yang membangkang dan mengkritik dan menyesatkan, malah ada yang sampai mengkafirkan Syekh Al-Arabi ni. Itu golongan isu dia. Sebab golongan ulama ni macam banyak yang tak sokong Syekh Al-Arabi ni. Dan yang ketiga pula golongan ni ulama yang berdiam diri tanpa memberikan sebarang hukum terhadap Syekh Ibn Arabi. Dia berdiam je, dia tengok Syekh Ibn Arabi ni macam ada yang salah, ada yang benar, tapi dia tetap diam. Dia tetap membangkang macam golongan yang kedua tu. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawarah binti Mazlan. Nombor metrik ni 18310975. Seterusnya saya akan bentangkan tentang pendapat kedua dari Hamzah Al-Fansuri. Wahdatul wujud ni adalah satu ajaran yang bincangkan tentang wujudnya Allah yang dikaitkan dengan alam sebagai penciptanya. Konsep untuk wahdatul wujud adalah mengajarkan kita tentang wujudnya Tuhan dan penciptanya. Dari pemikiran Hamzah Al-Fansuri pula, perkembangan fahaman wahdatul wujud ni adalah dalam bentuk istilah wujudiyah, yang beliau beranggapan bahawa segala makhluk wujud dari zatnya Allah. Seterusnya, pandangan ulama dan isu penjagaan pendapat. Istilah wahdatul wujud ni sering diperdebatkan oleh para ulama Muslim sehingga menimbulkan pelbagai kontroversi. Wahdatul wujud ni sering dikaitkan dengan golongan sufi atau tasawuf. Bahkan golongan tasawuf ni juga dianggap sesat oleh sebahagian orang. Banyak perdebatan yang terjadi di kalangan para ulama Muslim tentang wahdatul wujud ini, yang membuatkan para tokoh sufi mendukung bahkan menentang keras tentang wahdatul wujud. Antara salah satu tokoh sufi yang menganut fahaman wahdatul wujud ni, bahkan ajaran wahdatul wujud ni berasal darinya, iaitu Ibn Arabi, yang merupakan seorang tokoh sufi tidak hanya menguasai ilmu syariat tetapi menguasai teori falsafah, mengatakan bahawa Allah ini wujud pada hakikatnya dan yakin wujudnya Allah yang mutlak. Selain itu, tokoh yang sangat menentang keras tentang wahdatul wujud dari pendapat Hamzah Fansuri adalah Nuruddin Ar-Raniri, yang dikenali sebagai penganut aliran tasawuf Sunni. Nuruddin Ar-Raniri ini bersikap sangat menentang pemikiran Hamzah Fansuri tentang wahdatul wujud. Menurutnya, terdapat banyak salah faham yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri. Menurut Nuruddin Ar-Raniri ini, Hamzah Fansuri telah samakan Tuhan dengan makhluk. Jadi, Nuruddin ini tidak bersetuju bahawa pendapat Hamzah Fansuri ini. Dia menganggap bahawa Allah itu Esa dan tidak ada sesuatu yang menyertainya atau menyamainya. Oleh itu, Nuruddin Ar-Raniri ini menganggap fahaman yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri ini adalah tidak benar. Jadi dia mencegah pendapat tersebut dengan berkembang dengan sangat luas. Jadi beliau telah melakukan pencegahan dengan cara melakukan pelbagai macam kritikan dan
terjemahan kepada fahaman tasawuf Hamzah Al-Fansuri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atirah binti Muhammad Zaki. Nombor matrik di 183-10860. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk Al-Ittihad Al-Hulul. Okey, yang pertama saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu Al-Ittihad. Baiklah, Ittihad ni secara bahasa dia berasal dari kata ittahada yatahidu dalam bahasa Arab dia, yang bermaksud dua benda yang menjadi satu. Ataupun kalau kita tengok daripada sudut etimologi, Ittihad ataupun Al-Ittihad ni maksud dia adalah persatuan, manakala dalam kamus Sufism ataupun menurut para ahli Sufi, Ittihad ini maksud dia adalah persatuan antara manusia dengan Tuhan ataupun makhluk dengan Allah. Baiklah, menurut Prof. Dr. Harun Nasution, iaitu salah seorang pengkaji untuk fahaman ittihad ini, beliau berkata yang dimaksudkan dengan ittihad ini adalah satu tingkatan ataupun makam tasawuf di mana seorang sufi itu telah berasa yang dirinya telah bersatu dengan Tuhan. Okey, justru ini ittihad adalah satu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Yang mencintai itu adalah kita sebagai hamba dia, dan yang dicintai adalah Yang Maha Kuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ittihad dalam tasawuf, dalam ajaran tasawuf, kata Ibrahim Madkur pula. Ibrahim Madkur ni adalah salah seorang pengkaji bagi fahaman ittihad juga. Tingkat yang tertinggi, ittihad ini merupakan tingkat yang tertinggi ataupun makam yang tertinggi yang dapat dicapai dalam perjalanan jiwa seorang manusia itu. Maksudnya dekat sini, dalam seorang sufi tu menuntut ilmu tasawuf, makam yang paling tinggi dalam ilmu ini adalah makam ittihad. Baiklah, orang yang telah sampai ketika ini, dia dengan Tuhan dia telah menjadi satu. Balik kepada kita punya balik kepada ittihad punya maksud, iaitu persatuan di antara makhluk dengan Allah. Okey, jadi apabila telah beradanya seorang sufi itu dalam keadaan ittihad, maka terbukalah dinding baginya. Dekat sini dia menerangkan lagi, dia dapat melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh matanya, dan dia juga dapat mendengar sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinganya, dan merasakan sesuatu yang tidak pernah terlintas pun di hatinya. Dan pada saat itu akan keluar perkataan-perkataan yang ganjil dan aneh daripada mulut seorang sufi itu, yang kita panggil sebagai tasawuf dalam syatahat. Tasawuf dalam syatahat ni maksud dia adalah perkataan yang ganjil yang dikeluarkan dari kata-kata seorang sufi itu semasa mereka berada dalam keadaan jazab, ataupun mereka ni berada dalam keadaan tidak sedarkan diri, ataupun untuk lebih mudah faham lagi, mereka berada dalam keadaan yang berhayal. Baiklah, seterusnya, ittihad ini akan tercapai kalau seseorang sufi itu telah dapat menghilangkan kesedarannya. Maksudnya dia tak kenal lagi tubuh kasta dia, dan juga dia tak kenal lagi wujud alam sekitar dia. Okey. Menurut Nicholson pula, iaitu salah seorang lagi pengkaji faham ittihad ini, dalam faham ittihad, hilangnya kesedaran adalah permulaan untuk memasuki tingkat ittihad yang sebenarnya. Dan perkara ini perlu dicapai dengan adanya kesedaran terhadap dirinya sebagai seorang Tuhan. Dan keadaan ini dia dipanggil sebagai kesinambungan hidup setelah kehancuran, ataupun dalam bahasa Inggeris dia abiding after passing away, atau dalam bahasa Arabnya al-baqa' ba'du al-fana. Jadi kat sini dia nak menjelaskan bahawa hilangnya kesedaran, iaitu fana, adalah merupakan pintu awal untuk memasuki pintu ittihad seterusnya. Kiranya dekat sini, syarat untuk masuk ittihad, syarat untuk berada dalam keadaan ittihad, kita perlulah melalui satu lagi tahap ataupun satu lagi level, iaitu dipanggil sebagai fana dan juga baqa'. Baiklah, seperti yang saya sebut tadi, untuk memasuki dan berada dalam keadaan ittihad, seseorang itu perlulah lalui tahap fana dan juga baqa'. Jadi di sini saya akan menerangkan apa itu fana dan apa itu baqa'. Baiklah, fana dan baqa' ini merupakan ajaran tasawuf juga. Dari segi bahasa, perkataan fana ni berasal daripada kata bahasa Arab, iaitu fania' yafna', yang berarti musnah, lenyap, hilang ataupun hancur. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur, ataupun gugurnya sifat-sifat yang
macam tidak bermoral ataupun sifat-sifat yang tercela daripada seseorang individu tersebut. Manakala dalam kamus Sufism ataupun Nurut Syari'i, perkataan fana itu bererti to die and disappear ataupun mati dan menghilang. Fana juga dia bermaksud memutuskan hubungan selain dengan Allah dan mengkhususkan untuk Allah untuk bersatu dengannya sahaja. Justru demikian fana ni bagi seorang sufi maksudnya adalah mengharapkan sesuatu kematian itu. Maksudnya adalah untuk mematikan diri dia dari pengaruh dunia tu. Okey, sampailah apa yang tersisa di dalam kehidupan dia ataupun di dalam diri dia, yang ada cumalah Tuhan saja, yang ada cumalah Allah saja. Jadi melalui proses fana ini akan mudahlah untuk seorang sufi itu bersatu dengan Tuhan. Jadi sekiranya fana dan baqa ini tidak macam dia tak lepas tahap ni, jadi dia tak boleh ke peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat ittihad. Okey, seterusnya setelah berlakunya fana iaitu penghancuran diri tersebut akan sentiasa diiringi dengan satu lagi fahaman tasawuf iaitu baqa, yang bererti to live and survive ataupun hidup dan terus hidup. Adapun baqa ni dia berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu baqiyah, yang bermaksud dari segi bahasa adalah tetap, tinggal dan juga kekal. Sedangkan dari segi istilah tasawuf pula maksud dia adalah mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Dan juga fahaman baqa ni dia tidak boleh dipisahkan dengan fahaman fana. Mereka ni dikatakan kembar, dikatakan twin dan memang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan fahaman yang berpasangan. Jadi jika seorang sufi tu sedang mengalami fana, maka ketika itu jugalah dia sedang mengalami baqa. Okey, baiklah, dalam tasawuf juga fana dan baqa ni dikatakan beriringan sebagaimana dinyatakan oleh para ahli tasawuf. Apabila nampaklah nur kebaqaan tu, maka fana lah yang tiada dan baqa lah yang kekal. Tasawuf itu ibaratnya adalah fana dari dirinya dan baqa dengan Tuhannya, sebab hati mereka akan sentiasa bersama dengan Allah. Okey, sebagai akibat dari fana adalah baqa. Baqa adalah kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia kerana lenyapnya fana iaitu sifat-sifat basyariah, maka yang kekal adalah sifat-sifat ilahiyah. Jadi kesimpulan yang dekat sini, fana tu adalah lenyapnya sifat-sifat yang tersisa dalam diri manusia tersebut, dan baqa adalah kekal yang sifat terpuji yang ada dalam diri manusia tersebut. Kiranya sifat basyariah tu dipisahkan daripada dalam diri kita. Baiklah, seterusnya saya akan jelaskan pula siapakah tokoh yang memperkenalkan fahaman fana, baqa dan juga ittihad ini. Baiklah, nama beliau adalah Abu Yazid Al-Bustami. Beliau lahir di Bustam di bahagian timur laut Persia pada tahun 188 Hijrah ataupun 874 Masihi. Ada juga pendapat lain menyatakan bahawa Abu Yazid ni lahir pada 128 Hijrah 746 Masihi. Baiklah, nama lengkap beliau adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Sarusian. Semasa kecil Abu Yazid ni dipanggil sebagai Taifur. Datuknya pula bernama Sarusian yang menganut agama Zoroaster ataupun agama Majusi, iaitu penyembah api. Tapi beliau telah pun memeluk Islam, dan ayahnya pula salah seorang tokoh masyarakat yang terkenal di Bustam pada waktu itu. Selain itu juga, Abu Yazid ni dikenali dengan nama Bayazid Bustami. Okey, semasa menginjak usia remaja, semasa meningkat umur Abu Yazid ini, Abu Yazid sangatlah terkenal sebagai seorang murid yang agak pandai dan juga seorang anak yang patuh kepada perintah agama dan juga berbakti kepada orang tuanya. Pada satu hari, ketika Abu Yazid sedang menuntut ilmu, gurunya telah menerangkan tentang tafsiran daripada surah Luqman yang
berbunyi, berterima kasihlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Maksud aku tu adalah berterima kasihlah kepada Allah SWT. Okey, baiklah. Ayat ini sangat mengganggu fikiran Abu Yazid sehingga Abu Yazid dia memutuskan untuk dia berhenti belajar dan pulang ke pangkuan kedua ibu bapanya. Sikapnya ini sangatlah menggambarkan bahawa dia akan selalu berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun sedang menuntut ilmu. Okey, seterusnya perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi ni memakan waktu puluhan tahun, sangatlah lama sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi. Ia terlebih dahulu telah menjadi seorang faqih dari mazhab Hanafi. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Ali As-Sindi. Abu Ali As-Sindi ni beliau mengajarkan ilmu tauhid dan juga ilmu hakikat dan ilmu yang lain-lain kepada Abu Yazid. Kiranya Abu Ali As-Sindi ni adalah gurunya, adalah syekhnya yang pertama lah semasa di dalam perjalanan menuntut ilmu di dalam mazhab Hanafi. Okey, dalam perjalanan kehidupan zuhud Abu Zaid selama 13 tahun, Abu Yazid mengembara dekat gurun-gurun pasir dekat Syam. Yang dikatakan dekat sini, Abu Yazid ni cuma tidur, makan dan minum dengan sedikit saja. Yang berlebihannya dilakukan adalah beribadah kepada Allah SWT. Betapa mulianya Abu Yazid ni kerana beliau telah dilahirkan di dalam keluarga yang sangatlah soleh dan ibu bapanya mengajarnya untuk menuntut ilmu agama sejak dari dia kecil lagi. Abu Yazid juga mempunyai dua orang saudara iaitu Ali dan Adam, tetapi tidaklah sepopular ataupun se-famous macam Abu Yazid ni. Seperti yang saya kata tadi, ibu bapanya menghantar Abu Yazid ni menuntut ilmu agama di masjid-masjid sejak Abu Yazid kecil lagi. Dari situ Abu Yazid dia mempunyai iman selamat lah untuk menjadi seorang syekh dalam menuntut ilmu ini. Abu Yazid juga menuntut ilmu agama dan belajar ilmu-ilmu ini di dalam menurut mazhab Hanafi. Okay, tapi setelah dia belajar ilmu-ilmu tersebut, ilmu tauhid, ilmu hakikat yang saya sebut tadi, namun pada akhirnya kehidupan dia berubah dan Abu Yazid ni dia decide dia nak belajar, dia nak masuk dunia tasawuf, dia nak menuntut ilmu dalam dunia tasawuf pula. Okey, Abu Yazid ni adalah orang yang pertama yang mempopularkan nama fana dan juga baqa ni dalam tasawuf. Jadi dia merupakan syekh yang paling tinggi makam. Syekh yang paling tinggi makam dan kemuliaannya. Jadi Abu Yazid ni dikatakan sangat istimewa lah di hati para kaum sufi semua, sebab ketaatan beliau dan juga kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu tasawuf. Dan tambahan lagi, Abu Yazid ni diakui salah satu sufi yang terbesar pada waktu ketika itu. Akhir sekali, Abu Yazid menghembuskan nafas terakhir pada tahun 877 Masihi pada usia 131 tahun dan dimakamkan di Bustam, iaitu di tempat kelahirannya semulalah. Ada juga pendapat lain menyebutkan bahawa beliau meninggal pada tahun 261 Hijrah, 947 Masihi pada usia 73 tahun. Dan makam dia boleh dijadikan tempat ziarah dan juga makamnya sangatlah terkenal dan banyak menarik kaum muslimin di negara Bustam itu untuk dan juga di seluruh dunia untuk melawatlah makam dia tu. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang isu yang menjadi kontroversi di dalam fahaman Ittihad ini. Okey, ketika Abu Yazid telah sampai dalam keadaan fana, iaitu keadaan tidak sedarkan diri, dan mencapai baqa', maka dari mulutnya keluarlah perkataan-perkataan yang ganjil dan aneh yang saya katakan pada awal tadi. Kita sebut dia sebagai tasawuf dalam syatahat, iaitu perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh seorang sufi tanpa dia sedar apa yang dia berkata benda tu. Okey, sebagai seorang pelajar ataupun seorang yang tidak faham tentang makna Ittihad yang sebenarnya, mereka akan mengatakan bahawa Abu Yazid ini seolah-olah mengaku diri dia Tuhan. Tetapi sebenarnya Abu Yazid masih seorang manusia, cuma dia mengalami pengalaman batin bersatu dengan Tuhan. Kalau kita recall balik, maksud Ittihad adalah persatuan antara Allah dan juga makhluk.
Okey, jadi apa yang menjadi isunya adalah ketika Abu Yazid mengeluarkan perkataan dan kata-kata ganjil daripada mulutnya, orang-orang menjadi pelik dan tidak fahamlah dengan apa yang dimaksudkan oleh Abu Yazid itu. Oleh sebab itu saya berkata, sekiranya seseorang itu tidak berada sezaman dengan dia, tidak faham maksud ijtihad itu yang sebenarnya, dia akan memberi kesanlah seolah-olah yang Abu Yazid ni mengaku bahawa dirinya adalah Tuhan. Okey, baiklah. Antara ucapan ganjil yang dikeluarkan oleh Abu Yazid adalah tidak ada Tuhan melainkan saya, sembahlah saya, amat sucilah saya, alangkah besarnya kuasaku. Kemudian Abu Yazid ada mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, maha suci aku, maha besar aku. Dan ada juga yang mengatakan ada seorang hamba Allah ini, dia datang ke rumah Abu Yazid. Kemudian dia ketuk pintu rumah Abu Yazid. Abu Yazid menyaut. Abu Yazid kata, siapa yang engkau cari? Jawab hamba itu Abu Yazid. Lalu Abu Yazid mengatakan, pergilah, di rumah ini tidak ada kecuali Allah yang maha kuasa dan juga yang maha tinggi. Dan ada juga waktu lain yang Abu Yazid berkata bahawa yang ada dalam bajunya, yang ada dalam pakaian itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi apa yang menjadi isu dekat sini pada zaman itu, Abu Yazid ni dikatakan seolah-olah mengaku diri Tuhan. Nampak kan yang cara dia bercakap itu ibaratnya adalah dia yang Tuhan, sebab dia menggunakan perkataan hai aku, sembahlah aku. Dia menggunakan kata-kata yang membuatkan orang lain berfahaman bahawa Abu Yazid ni mengaku diri Tuhan. Kerana hai aku, sembahlah aku tu selalu kalau kita nampak ada dekat dalam Al-Quran. Jadi, dan juga perkataan-perkataan tu disebut oleh Tuhan, bukan juga oleh Abu Yazid. Okey, baiklah, penjelasan dia dekat sini secara lahiriahnya, sebenarnya ungkapan yang Abu Yazid sebut itu, yang saya jelaskan tadi, seperti dia mengaku bahawa diri dia adalah Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah Allah, maha suci aku, hai aku, semua tu. Seakan-akan dia mengaku diri Tuhan, tapi sebenarnya bukan itu maksud dia. Dekat sini Abu Yazid dia mengucapkan perkataan kata aku itu bukan sebagai gambaran diri Abu Yazid tersebut, tapi sebagai gambaran Tuhan. Perkara ini sebab Abu Yazid tu, seperti yang saya menceritakan pada awal, Abu Yazid itu telah mengalami keadaan itihad. Dia telah bersatu dengan Tuhan. Jadi dekat sini untuk lebih jelas lagi, Abu Yazid tu sedang itihad. Dia sedang berbicara menggunakan nama Tuhan, ataupun lagi tepat, Tuhan tu sendiri berbicara menggunakan lidah Abu Yazid. Jadi dalam hal ni Abu Yazid ada menjelaskan. Dia kata sebenarnya dia, iaitu Allah, berbicara melalui lidahku, sedangkan aku sendiri dalam keadaan fana, iaitu keadaan yang macam tidak sedarkan diri ataupun keadaan jazab. Jadi dekat situ, oleh kerana itu sebenarnya Abu Yazid dia tak mengaku pun dia Tuhan. Kata-kata yang serupa dekat atas tu walaupun diucapkan oleh Abu Yazid sebagai kata-kata sendiri, tetapi kata-kata itu diucapkan dalam keadaan itihad, seperti yang saya jelaskan tadi. Itihad ni, apabila kita nak lalu dalam proses itihad, seseorang itu akan dipandang sebagai seseorang yang sedang berhayal, seseorang yang sedang bersatu dengan Tuhan. Jadi apa yang dikatakan itu akan menjadi tasawuf dalam syatahan. Okey, itu adalah penerangan tentang itihad. Okey, baiklah, seterusnya saya akan sambung pula fahaman al-hulul ataupun hulul. Okey, yang pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapakah tokoh yang memperkenalkan ajaran hulul ini. Okey, baiklah. Pelopor kepada ajaran Al-Hulul ini adalah Al-Khalaj, yang memiliki nama lengkap Abu Al-Mughis Al-Husain bin Mansur ibnu Muhammad Al-Baidawi.
Okey, beliau ini merupakan cucu dari Muhammad lah, yang mana sebelum datuknya ni masuk Islam, datuknya adalah pemeluk agama Majusi, sama juga macam datuknya Abu Yazid, iaitu agama Zoroaster ataupun penyembah api. Okey, namun juga ada yang menyatakan bahawa Al-Halaj ini berketurunan daripada Abu Ayyub, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Okey, tapi dari literatur lain ataupun dari pendapat lain mengatakan bahawa Al-Halaj ini dia memiliki nama lengkapnya Husin bin Mansur Al-Halaj. Oleh sebab itu beliau dipanggil sebagai Al-Halaj. Beliau ini lahir pada tahun 244 Hijrah atau 898 Masihi di salah sebuah kota kecil di Persia, iaitu di Kota Baida. Okey. Masa kecilnya Halaj ini dihabiskan di kota Wasit, dekat dengan Baghdad, sampailah usia Halaj ni injak 16 tahun. Okey, apabila usianya telah 16 tahun, Halaj ni mula meninggalkan kota Wasit untuk menuntut ilmu lah dengan seorang sufi besar yang terkenal, iaitu Sakhlu bin Abdullah At-Tustur. Okey, dan beliau menuntut ilmu ini di negeri Ahwas. Kemudian setelah belajar di negeri Ahwas, Al-Halaj ni dia bermusafir ke Basrah dan belajar pula dengan Amru Al-Makki, salah seorang syekh pada ketika itu yang menjadi guru beliau. Okey, kemudian pada tahun 264 Hijrah, Halaj melanjutkan pelajarannya kepada salah seorang lagi syekh yang besar dan merupakan seorang sufi yang sangat terkenal pada zaman itu, iaitu Al-Junaid di kota Baghdad lah. Okey, selain itu, beliau ni mempunyai keinginan yang besar lah untuk mempelajari ilmu dengan tokoh-tokoh sufi yang besar, dan keinginan ini telah pun tercapai sebab 3 guru yang saya sebut tadi merupakan sufi-sufi yang terbesar pada ketika itu. Okey, tambahan lagi, Halaj ni dikatakan telah pun menunaikan ibadah haji sebanyak 3 kali. Okey, jadi dari sini jelas dan tidak diragukan lagi lah bahawa pemikiran dan pengetahuan Al-Halaj tentang ilmu-ilmu agama dan juga ajaran tasawuf ni sangatlah luas, dan ia tidak lagi diragukan. Oleh sebab itu, Al-Halaj ni dikenali oleh orang-orang pada ketika itulah. Okey, kemudian ketika tibanya di Mekah pada tahun 897 Masihi, Halaj memutuskan untuk mencarilah jalan dia sendiri untuk bersatu dengan Tuhan. Pada tahun ni boleh dikatakan bahawa Halaj ni dia dah mula berfikir untuk menubuhkan satu fahaman daripada diri beliau sendiri bagaimana untuk bersatu dengan Tuhan. Okey, tapi setelah dia menemukan cara untuk bersatu dengan Tuhan, dan dia nak mengajarkan, dia nak sampaikan ajaran dia kepada orang lain, dia ni dianggap sebagai orang gila. Bahkan pada ketika itu, Halaj ni diancam oleh penguasa Mekah itu sendiri untuk dibunuh kerana fahaman beliau ni dikatakan sebagai syirik dan juga menyekutukan Allah. Okey, dan akhirnya ancaman bunuh tersebut membawa Halaj ni pulang semula lah ke kota Baghdad. Sepanjang hidup dia, dalam perjalanan hidup dia lah, dia banyak berfikir macam mana untuk dia kuatkan lagi fahaman hulul dia ni dalam bidang tasawuf. Dan perkara ini yang menyebabkan Halaj ni sentiasa keluar masuk penjara, dan ianya berpunca akibat daripada konflik dengan ulama fiqh pada waktu itu, dan konflik itu dicetus oleh pemikiran-pemikiran Halaj tersendirilah yang dianggap sebagai pelik dan ganjil dan juga syirik kepada Allah. Kerana pada waktu itu ulama fiqh ni sangat besarlah pengaruh dia, sebab masa tu Islam pun dah tersebar luas. Kemudian fatwa dia untuk membanteras dan membantah ajaran-ajaran macam ajaran Halaj ni, ajaran yang mengutukan Allah, yang menduakan Allah, menyebabkan Halaj ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi setelah setahun dalam penjara, Halaj ni dia berjaya lah. Dia berjaya melepaskan diri dia di atas bantuan daripada
penjaga penjara. Dikatakan penjaga penjara ataupun orang yang lalu lalang di tempat penjara itu tersebut. Setelah dia melarikan diri, Halaj ni dia larikan diri ke Sus, iaitu satu wilayah yang terletak dekat Ahwas, dan dia bersembunyi dalam lebih 4 tahun macam tu dekat kota tersebut, dan sepanjang 4 tahun tu dia tak pernah ubah pendirian dia. Dia tak pernah macam give up lah dengan fahaman yang dia buat tu, iaitu fahaman Al-Hulul ni. Malahan dia semakin mengembangkan ajaran-ajaran dia ni kepada orang lain. Dan akhirnya perkara ini membuatkan Halaj ditangkap semula dan dimasukkan ke dalam penjara. Okey, pada tahun 309 Hijrah, 911 Masihi, kerajaan Bani Abbas ni mengharuskan para ulama berada di bawah pengawasan mereka, dan pada ketika itu yang memerintah adalah Khalifah Mu'tasim Billah. Okey, apabila Khalifah Mu'tasim Billah ni memerintah, mereka mengadakan satu persidangan lah untuk menentukan hukuman kepada Al-Halaj itu sendiri, di atas sebab fahaman itu telah membuat orang lain macam terpesong akidah lah, salah faham tentang fahaman dia yang dikatakan mensyirikkan Allah. Dan akhir sekali dapat saya simpulkan bahawa Halaj ini akhirnya mati dibunuh oleh pemerintah pada zaman itu. Banyak pendapat dan banyak juga cerita-cerita tokoh tambah daripada para orientalism tu semua yang mengatakan bahawa Halaj ini dibunuh sama macam Nabi Isa yang disalib tu. Dikatakan Halaj disalib semua, tapi untuk elakkan daripada kita tak tahu apa-apa tentang benda ni, dan terlalu banyaklah pendapat yang mengatakan bahawa dia dibunuh, disalib, ada yang kata dia dipancung semua. Jadi benda tu dikatakan tak penting lah. Yang seeloknya dapat saya nyatakan kat sini yang Halaj tu hanya mati dibunuh saja. Okey, itu adalah biografi Halaj lah. Biografi dan kisah hidup Al-Halaj itu sendiri. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan pula apakah fahaman yang diajar oleh Al-Halaj itu sendiri. Baiklah, fahaman itu dipanggil sebagai Al-Hulul. Dari segi bahasa maksudnya adalah turun dari tempat yang tinggi lalu masuk ke dalam suatu tempat yang rendah dan menetap di situ. Kalau dari sudut istilah pula, satu aliran fahaman yang menyatakan bahawa Allah SWT telah memasuki ke dalam setiap sesuatu benda. Okey. Secara etimologi kata al-hulul ni dia daripada bentuk masdar dari fi'il halla yahullu khululan, yang bermaksud bertempat di ataupun tinggal di. Dan kata isim makan dia pula dari kata atas, bermaksud dari tempat yang ditempati lah. Okey. Maksud ini dikaitkan dengan konsep al-khulud tersebut, maka tubuh manusia tu dapat disebut sebagai mahal. Daripada kata bahasa Arab khulul itu sendirilah. Tapi menurut terminologi, al-khulul ni merupakan ajaran yang menyatakan bahawa Tuhan tu telah memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk bersemayam di dalamnya dengan sifat-sifat ketuhanannya. Jadi setelah sifat-sifat kemanusiaan dalam tubuhnya dilenyapkan terlebih dahulu, atau dengan bahasa lain al-khulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, iaitu manusia yang telah mampu melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Okey, dekat sini dijelaskan bahawa al-khulul ini adalah satu ajaran yang menyatakan bahawa untuk bersatu dengan Tuhan, Tuhan itu sendiri akan memilih tubuh-tubuh manusia yang telah menghilangkan sifat-sifat dasar manusia yang ada dalam diri dia tersebut, yang ada dalam diri dia. Jadi
Menurut Al-Hallaj lagi, mengapa Tuhan tu dia dapat mengambil tubuh manusia? Kerana pada diri manusia ni dikatakan Al-Hallaj mempunyai dua sifat dasar, iaitu sifat lahud, sifat ketuhanan, dan juga sifat nasud, sifat kemanusiaan. Dan sifat ini juga ada juga pada Tuhan. Yang memiliki sifat kemanusiaannya di samping sifat ketuhanannya. Dekat sini dia nak kata yang Tuhan ni dia ada sifat dasar dia, sifat nature dia, iaitu sifat lahud, sifat ketuhanan, dan juga sifat nahud, sifat kemanusiaan. Dia nak kata yang Tuhan ni pun ada sifat kemanusiaan dia tersendiri dalam diri dia. Okey, melalui dasar ni, maka dikatakan Hallaj sangat mungkinlah persatuan antara Tuhan dengan manusia ni boleh terjadi, dan persatuan ini disebut sebagai Al-Hulul, iaitu mengambil tempat oleh Al-Hallaj sendiri. Jadi dia menamakan fahaman ni Al-Hulul lah, melalui fahaman dia yang Tuhan itu boleh memilih tubuh-tubuh manusia yang telah lenyapnya sifat kemanusiaan dalam diri manusia tersebut. Okey, fahaman Al-Hulul ni ada dia punya dasar dia sendirilah, macam mana Al-Hallaj ni boleh berfikiran dan berpendapat bahawa Tuhan ni boleh memilih tubuh manusia untuk bersemayam lah. Perkara ini diyakini daripada konsep penciptaan Nabi Adam AS. Okey, menurut Al-Hallaj, fahamannya tentang Al-Hulul ni, sebelum sebelum Allah menciptakan kita semua, iaitu makhluk-makhluknya, Allah hanya melihat diri dia tu sebagai diri dia sendiri. Dikatakan lagi, Al-Hallaj mengatakan bahawa dialog yang ada di dalamnya yang tiada satu kata-kata ataupun huruf. Al-Hallaj ni berkata bahawa Tuhan ni dia berdialog dengan diri dia sendiri. Tetapi tiada satu kata-kata ataupun huruf lah dalam dialog tersebut. Saya tak tahulah apa yang dimaksudkan di sini, tapi menurut kajian yang saya buat, hampir semua kajian menyatakan bahawa fahaman Hallaj ni dikatakan Tuhan tu berdialog dengan diri sendiri tanpa ada perkataan ataupun huruf. Apa yang dilihat dalam dirinya sendiri, iaitu apa yang dilihat dalam diri Allah SWT itu sendiri hanyalah kemuliaan dan juga ketinggian zatnya. Zat yang sangat dia cintai iaitu Allah SWT. Cinta yang tidak dapat disifatkan seperti cinta lain, iaitu sebuah cinta yang menjadi sebab dari segala sesuatu yang ada, iaitu cintanya kepada makhluknya. Kemudian setelah dia lihat semua tu dalam diri dia, dia pun keluarkan dari yang tiada bentuk tiruan dari dalam dirinya sendiri yang mempunyai sifat dan juga namanya. Bentuk tiruan ini adalah Nabi Adam AS itu sendiri. Jadi Allah ini menciptakan Adam, kemudian Allah memuliakannya dan mengagungkannya. Perkara ini kerana Allah itu sangat mencintai Adam, dan dalam diri Adam Allah muncul dalam bentuknya. Dengan demikian dalam diri Adam terpancarlah sifat-sifat yang dipancarkan Tuhan, yang pancaran itu berasal dari Tuhan sendiri, sehingga dapat dipahami bahawa manusia memiliki sifat ketuhanan dalam dirinya. Apa yang saya boleh jelaskan dekat sini bahawa Al-Hallaj tu berpendapat bahawa menyatakan bahawa ibaratnya Nabi Adam AS adalah representatif lah kepada Allah SWT itu sendiri. Kiranya Allah itu memasukkan sebahagian diri dia tu ke dalam tubuh Nabi Adam AS. Jadi dekat situ Hallaj berpendapat bahawa manusia ni mempunyai dua sifat, iaitu sifat lahud, yakni sifat ketuhanan, dan juga sifat nasud, yakni sifat kemanusiaan. Tambahan lagi, pendapat Al-Hallaj ni dia ditegaskan dalam Al-Quran. Dia menyatakan bahawa fahaman dia ni benar. Lalu dia mengeluarkan satu ayat Al-Quran ni dalam surah Al-Baqarah ayat 34 yang bermaksud,
Yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takbur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Okey, menurut Al-Halaj, ayat yang saya bacakan maksud tadi, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 34, menjelaskan bahawa Allah itu telah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam AS, kerana pada diri Adam Allah telah pun bersemayam. Macam saya kata, Allah tu dia dah turun dalam diri Nabi Adam AS tersebut. Dia ibaratnya macam representatif lah dalam badan Nabi Adam tersebut. Dan keyakinan bahawa Allah telah pun bersemayam dalam diri Nabi Adam ini juga didasari dari sebuah hadis yang sangat berpengaruh dari kalangan Sufi, iaitu yang bermaksud Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Maksudnya dekat sini Halaj menyatakan bahawa bentuknya yang dinyatakan itu adalah daripada bentuk Tuhan itu sendiri. Jadi Adam ini ibaratnya adalah persatuan di antara manusia dengan Tuhan. Okey, dari ayat dan hadis tersebut, Halaj berkesimpulan bahawa dalam diri manusia ni memiliki dua sifat yang sama seperti sifat Tuhan, iaitu sifat lahud, sifat ketuhanan, dan juga sifat nahud, sifat kemanusiaan. Jika sifat ketuhanan ni ada pada diri manusia, maka dapatlah bersatu dengan sifat kemanusiaan yang ada dalam diri Tuhan. Okey, maka apabila gabung di antara dua ni, terjadilah fahaman yang hulul. Tapi untuk mencapai tingkatan ataupun makam hulul ni, manusia terlebih dahulu kenalah hilangkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui proses fana. Okey, proses fana ni saya ada jelaskan dalam fahaman Ittihad sebelum ni. Fahaman hulul ni pun menggunakan konsep yang samalah, iaitu fana. Okay, justru Halaj ni dia memberikanlah bukti-bukti lain tentang sifat lahud dan sifat nasud tadi. Sifat lahud dengan nasud Tuhan dalam syair-syair dia yang berbunyi Maha suci diri yang sifat kemanusiaannya membukakan rahsia cahaya ketuhanannya yang gemilang, kemudian kelihatan bagi makhluknya dengan nyata dalam bentuk manusia yang makan dan minum. Okay, seterusnya Al-Halaj ni macam saya kata tadi, dia pelopor kepada ajaran Al-Hulul ni. Jadi dapatlah dia buat beberapa syair yang mengkaitkan bahawa fahaman ini betul, dan dalam diri Tuhan itu adanya sifat kemanusiaan juga, dan dalam diri manusia ada juga sifat ketuhanan, iaitu sifat lahud ataupun sifat ilahiyah. Baiklah, antara syair-syair dia adalah jiwamu disatukan dengan jiwaku sebagaimana anggur disatukan dengan air suci. Jika engkau disentuh, aku tersentuh pula, maka ketika itu dalam tiap hal engkau adalah aku. Dan syair seterusnya, aku adalah dia yang ku cintai dan dia yang ku cintai adalah aku. Kami adalah dua jiwa yang menempati satu tubuh. Jika engkau melihat aku, engkau lihat dia, dan jika engkau lihat dia, engkau lihat kami. Okay, tak silap saya, syair-syair ni kan macam kata-kata daripada orang-orang zaman dulu menjelaskan tentang sesuatu perkara tu. Jadi Al-Halaj ni dia buatlah syair macam yang saya sebut tadi tu. Dan syair-syair ini dikatakan sebagai buktilah bahawa Al-Halaj ni dia meyakini jika manusia tu mampu hilangkan sifat-sifat kemanusiaan dalam diri manusia melalui proses fana, maka ia akan boleh bersatu dengan Tuhannya, atau Halaj menyebutnya sebagai hulul. Okey, jadi dekat sini ada dua poin penting yang kita boleh ambil lah daripada konsep Al-Hulul ni sendiri. Konsep hulul Al-Halaj ini sendiri. Yang pertama, dengan adanya kata-kata cinta yang dimukakan Al-Halaj, maka Al-Hulul merupakan pengembangan atau bentuk lain daripada mahabbah yang dipelopori oleh Rabi'atul Adawiyah.
Dan yang kedua pula, al-hulul tak lain juga itihad atau kesatuan rohaniah dengan Tuhan. Akan tetapi menurut Harun Nasution, persatuan rohaniah dengan Tuhan yang dialami oleh Abu Yazid dalam itihad ini itu berbeza dengan apa yang dialami oleh Al-Hallaj dengan fahaman al-hulul dia lah. Katanya lagi, jika Abu Yazid bersatu dengan Tuhannya, dia merasa dirinya hancur dan yang ada hanyalah diri Tuhan atau hanya ada satu wujud iaitu Tuhan. Sedangkan Al-Hallaj meskipun saat mengalami hulul, ia tidak hancur. Hal ini dapat dilihat berdasarkan syairnya yang bunyi, aku adalah rahsia yang maha benar. Yang maha benar bukanlah aku. Aku hanya satu dari yang maha benar, maka bezakanlah antara kami. Dan syair ini sangat jelas bahawa dalam ajaran Al-Hulul ada dua wujud yang bersatu dalam satu tubuh manusia yang telah dipilih Tuhan untuk ditempatinya. Okey, baiklah. Dekat sini ada pengkaji yang menyatakan bahawa itihad dan juga hulul ini adalah dua perkara yang sama. Oleh sebab itu mereka ini mereka ini dipairkan jadi dua, iaitu al-itihad al-hulul. Okey. Tetapi sebenarnya ada perkara yang membezakan di antara itihad dan hulul ini. Okey. Kalau kamu semua faham apa yang saya explain tentang konsep itihad itu sendiri, itihad ini untuk masuk makam dia, untuk masuk pintu itihad itu, dia perlulah melalui proses fana dan juga baqa, iaitu proses penghancuran diri dia. Saya juga ada nyatakan bahawa dalam itihad itu, menurut para kaum sufi, para sufi itu menyatakan bahawa fana yang dilalui itu adalah untuk menghancurkan dirinya sendiri, untuk mematikan diri dia sendirilah daripada sifat-sifat kemanusiaan, iaitu sifat basyariah yang suka kepada hawa nafsu dan juga syahwat, sifat-sifat manusia macam diri kita, iaitu tidur, makan, lapar dan sebagainya. Tetapi untuk fahaman hulul al-Hallaj ni, walaupun dia lalu proses fana, tetapi dia tak hancur pun. Dia cuma bersatu dengan Tuhan. Dia tak hancur. Dia cuma bersatu dengan Tuhan. Sebab pada dasarnya fahaman hulul ni, dikatakan Hallaj bahawa ada dua sifat, iaitu sifat lahud dan juga sifat nasud, iaitu sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Jadi dekat sini dia memerlukan kedua benda ni, manakala itihad memerlukan satu saja, iaitu sifat ketuhanan dan juga sifat kemanusiaan yang dikatakan hancur dalam proses fana untuk hulul ini adalah sifat-sifat yang tercela, tetapi dia tidak hancur secara keseluruhan. Dalam sifat manusia ni ada dua, satu sifat yang baik, satu juga sifat yang buruk, iaitu akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Jadi pada pandangan hulul, sekiranya seseorang itu menghilangkan dan juga menghancurkan sifat yang buruk, iaitu akhlak-akhlak yang buruk dalam diri manusia tersebut, maka yang akan tinggal adalah sifat-sifat yang baik. Jadi sifat yang baik ini dikatakan sebagai sifat ketuhanan yang boleh digabungkan dengan sifat ketuhanan itu sendiri. Okey, dan perbezaan yang tiga, iaitu yang terakhir, kalau itihad, Abu Yazid ni dia bersatu dengan Tuhan dengan cara dia pergi sendiri ke Tuhan itu, dengan cara dia mencari Tuhan. Tetapi kalau hulul ini, Al-Hallaj menyatakan bahawa Tuhan itu sendiri yang akan memilih tubuh-tubuh manusia yang telah hilangnya sifat kemanusiaan yang buruk di dalam diri manusia tersebut. Jadi untuk mudahkan semua orang, itihad ni ibaratnya kita cari Tuhan dekat langit, tetapi hulul ni Tuhan tu sendiri turun ke bumi. Macam itulah, Tuhan turun ke bumi untuk bersemayamlah dalam diri manusia tersebut. Okey, baiklah. Itu adalah fahaman tentang hulul al-Hallaj. Okey, baiklah. Kemudian saya akan menerangkan pandangan ulama mengenai konsep hulul dan itihad.
Okey, yang pertama adalah pandangan daripada Syekh Ibnu Ajibah, iaitu salah seorang sufi pada abad ke-13 dahulu. Okey, Syekh Ibnu Ajibah menyatakan bahawa beliau menolak sekeras-kerasnya lah konsep itihad dan hulul ni. Hujahnya menyatakan bahawa itihad dan hulul ni adalah kufur. Dan juga bertentangan dengan ajaran Islam. Okey. Beliau juga nyatakan ketika mentafsirkan surah Al-Maidah ayat 17 yang berkaitan dengan keyakinan yang dianuti oleh sebahagian orang Nasrani bahawa Tuhan telah menjelma di dalam diri Nabi Isa AS. Beliau berkata mereka mempercayai bahawa Lahud iaitu ketuhanan telah menempati nasud iaitu kemanusiaan Isa. Padahal mereka mempercayai juga bahawa Tuhan itu satu. Ini bermakna Tuhan mereka adalah Nabi Isa AS. Okey, dan ini juga merupakan konsep itihad dan juga hulul. Maka Allah menisbahkan keyakinan ini kepada mereka untuk mendedahkan kejahilan dan rosaknya keyakinan mereka. Dekat sini nampaklah sebab kenapa Syekh Ibnu Ajibah dia menolak fahaman itihad dan hulul ni. Ini sebab ia dapat menyelewengkan akidah Islam seseorang itu. Okey, kemudian di dalam tafsiran surah Al-Maidah ni juga menjelaskan bahawa orang-orang Nasrani juga menganggap bahawa Nabi Isa AS itu adalah Tuhan mereka, tetapi mereka percayai bahawa Tuhan mereka adalah satu. Jadi dekat situ orang boleh confuse lah mana satu yang perlu diorang percaya, sama ada Nabi Isa AS ataupun Allah SWT. Jadi fahaman itihad dan hulul ni kan dia lebih kepada kalau orang yang tidak hidup sezaman dengan sufi kepada tokoh itihad dan hulul iaitu Abu Yazid dan juga Al-Hallaj, mereka akan berpendapat bahawa konsep fahaman dan juga ajaran mereka ni adalah lebih kepada mensyirikkan Allah. Jadi di situ Syekh Ibnu Ajibah ni dia nak elak lah daripada umat Islam merasa syubhah dengan agama Islam itu sendiri, kerana agama Islam ni kan agama yang mudah. Jadi Syekh Ibnu Ajibah ni menyatakan bahawa dia tak nak orang Islam tu macam pening-pening lah fikir nak belajar pandangan ni ke, nak terima pandangan ni ke. Jadi Ibnu Ajibah still dengan pendapat dia bahawa dia menolak lah fahaman itihad dan juga hulul itu. Okey, kemudian Syekh Ibnu Ajibah ni menambah lagi, namun demikian beliau nampak cuba membela dan mempertahankan sikap segelintir sufi yang telanjur menyatakan kata-kata yang berbau hulul dan itihad. Dekat sini Syekh Ibnu Ajibah menjelaskan bahawa masih ada lagi yang menerima fahaman itihad dan juga hulul ni. Kemudian beliau menganggap bahawa kata-kata mereka tu secara zahirnya menyimpang lah dari apa yang diungkapkan pada waktu mereka sedang mabuk dan juga fana. Maka mereka tidak sedar dengan apa yang mereka nyatakan. Kata-kata orang yang tidak sedar tidak dapat jadikan hujah dan bukti. Okey, dekat sini Ibnu Ajibah tu dia nak cakap yang dalam fahaman itihad dan juga hulul kan mereka perlu melepasi proses fana terlebih dahulu, iaitu proses yang mematikan diri, proses yang menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat tercela, akhlak yang buruk dalam diri seseorang tersebut untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi dekat sini Syekh Ibnu Ajibah ni berpendapat bahawa semasa mereka dalam keadaan fana itu mereka berada dalam keadaan mabuk, iaitu keadaan jazab ataupun keadaan tidak sedarkan diri, ataupun dalam keadaan berkhayal lah. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh mereka iaitu dalam tasawuf dia disebut sebagai tasawuf dengan syatahat, iaitu kata-kata atau ucapan yang ganjil dan aneh yang keluar daripada mulut seorang sufi ketika mereka berada dalam keadaan jazab. Jadi mereka ni tak sedar apa yang mereka katakan. Jadi perkara tersebut bagi Syekh Ibnu Ajibah ni macam dia bercakap masa dalam keadaan mabuk, macam dia tak sedar apa yang dia cakap. Jadi benda tu dia keluar saja daripada mulut sufi yang mempercayai konsep fahaman hulul dan juga itihad ini. Dan Syekh Ibnu Ajibah menyatakan bahawa kata-kata orang yang tak sedar ni tak dapatlah nak dijadikan sebagai hujah dan juga bukti yang bahawa fahaman itihad dan juga hulul ni adalah benar.
Kemudian tambah Syekh Ibnu Ajibah lagi, katanya kedua tokoh fahaman Ittihad dan juga hulul ni sebenarnya berada dalam keadaan yang mabuk. Jadi menurut hukum taklif diangkat daripada orang mabuk. Kesimpulannya, apabila dia sedar dan masih lagi dengan dakwaan itu, maka secara syarak dia layak dibunuh. Kalau kita ikut kisahnya Halaj, iaitu tokoh kepada fahaman hulul itu sendiri, beliau telah dibunuh. Sebelum tu beliau telah dipenjara lah dan ditangkap banyak kali, dan ada yang menyatakan bahawa apabila beliau ditangkap dan juga beliau pernah juga bersembunyi selama beberapa tahun, perkara itu membuatkan Halaj itu tidak pernah goyah lah daripada fahaman dia sendiri. Malahan dia nak juga orang tahu tentang ajaran hulul dia tu. Jadi dekat situ pemerintah telah menjatuhkan hukuman mati lah dekat dia. Jadi dekat sini itu apa yang Syekh Ibnu Ajibah nak nyatakan, bahawa orang yang mabuk ni secara syarak dia layak dibunuh. Itu adalah menurut pandangan Syekh Ibnu Ajibah lah, kenapa dia tolak fahaman Ittihad dan hulul ini. Okey, baiklah. Seterusnya adalah pandangan daripada Imam Al-Ghazali. Okey. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa dia pun menolak fahaman Ittihad dan juga hulul ini. Katanya Imam Al-Ghazali menilai negatif terhadap syatahat itu sendiri. Syatahat yang saya explain tadilah, kata-kata perkataan yang ganjil keluar daripada mulut seorang sufi kerana mereka berada dalam keadaan yang tidak sedarkan diri. Okey, Imam Ghazali menilai negatif terhadap syatahat kerana Imam Ghazali menganggapnya mempunyai dua kelemahan lah. Okey, yang pertama, ianya kurang memerhatikan amal lahiriah dan hanya mengungkapkan kata-kata yang sulit difahami. Kemudian dia mengukuhkan kesatuan dengan Tuhan dan menyatakan bahawa Allah dapat disaksikan, macam dalam peristiwa Ittihadnya Abu Yazid. Ketika Abu Yazid dikatakan telah Ittihad, Abu Yazid menyatakan bahawa Allah SWT itu telah menggunakan lidah dia untuk berbicara. Jadi dengan itu dia menyatakan bahawa yang mencintai dan yang dicintai telah pun menjadi satu. Oleh sebab itu Abu Yazid menyatakan apabila dia berada dalam keadaan Ittihad, dia boleh menggunakan perkataan hai aku, di mana perkataan hai aku tu hanya boleh digunakan oleh Allah SWT lah. Yang kalau kita baca Al-Quran, ada perkataan-perkataan tersebut dalam tafsiran Al-Quran itu. Okey, yang kedua, syatahat ni, kata Imam Ghazali, syatahat ni merupakan hasil pemikiran yang kacau dan hasil imajinasi sendiri. Dengan demikian, Okey, Al-Ghazali menyatakan bahawa ianya adalah hasil pemikiran yang kacau. Kiranya macam orang tu dia mabuk, dia bercakap mungkin menggunakan imajinasi dia. Jadi dekat sini apa yang dinyatakan dalam fahaman Ittihad dan juga hulul, mereka dikatakan telah bersatu dengan Tuhan. Dan pendapat Imam Ghazali menyatakan bahawa mereka hanya imajinasi. Kemungkinan yang bersatu dengan Tuhan adalah jiwa mereka, bukan diri mereka itu sendiri. Okey, jadi dengan demikian Imam Al-Ghazali secara rasminya menolaklah tasawuf fahaman Ittihad dan juga hulul ini. Tetapi walaupun dia menolak, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa dia ingin memaafkan Al-Halaj dan juga Abu Yazid itu sendirilah. Sebab Imam Al-Ghazali dikatakan antara tokoh sufi yang terbaik lah pada waktu ketika itu. Jadi Imam Al-Ghazali juga dia memahamilah bahawa fahaman ni mungkin hanya guru-guru kepada tokoh tersebut dan juga orang yang duduk sezaman dengan dia yang faham mengapa kedua tokoh ini, iaitu Al-Halaj dan juga Abu Yazid, mengeluarkan fahaman yang boleh mengelirukan orang-orang. Okay, jadi dekat sini Imam Al-Ghazali berkata bahawa ungkapan-ungkapan yang ganjil itu telah menyebabkan orang-orang Nasrani kelirulah dalam menilai Tuhan dia. Katanya lagi, perkara ini, fahaman Ittihad dan hulul ini seakan-akan ianya beradalah pada diri Al-Masih. Al-Masih tu
macam yang kita tahu adalah Nabi Isa AS. Akhir sekali, Imam Al-Ghazali lagi sekali menyatakan bahawa dia sama sekali menolaklah fahaman itihad dan juga hulul ini. Kerana baginya, kalau kita nak mendalami sesuatu fahaman itu, lagi-lagi ini tentang makrifah, ataupun pendekatan diri kepada Allah, iaitu takrub ilallah. Perkara ini boleh dilakukanlah tanpa mempunyai fahaman-fahaman yang menyatakan bahawa seseorang manusia itu, seseorang makhluk, seorang hamba boleh bersatu dengan Tuhan. Kerana bagi Imam Al-Ghazali, jalan untuk menuju ke makrifah itu sendiri adalah dengan ilmu dan juga amal lah, ilmu dan amal yang banyak, dan juga dengan mempunyai akhlak yang baik. Secara ringkasnya, Imam Al-Ghazali ni menyatakan bahawa sekiranya seseorang itu ingin bertemu dengan Tuhan, ingin betul-betul jiwanya bersatu dengan Tuhan, maka perlulah melatih jiwa untuk sentiasa beribadah kepada Allah SWT. Dan perkara ini dan ianya perlu diteruskan untuk menempuh fasa-fasa pencapaian rohani dalam tingkatan-tingkatan dan keadaan yang betul. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Amirah Liana binti Muhammad Syahpuzi yang bernombor matrik di 183-11029. Baiklah, saya akan menerangkan tentang salah satu aliran dalam tasawuf juga, iaitu kasyaf. Okay, seperti yang kita tahu, sedia maklum, bahawa kasyaf ni adalah satu anugerah ataupun kelebihan yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang tertentu dengan membuka hijabnya melihat kekuasaan Allah SWT. Okey, baiklah, kita lihat kepada kasyaf dari sudut bahasa pula. Kasyaf ini adalah daripada perkataan bahasa Arab, iaitu kashfu. Okey, kasyaf dari sudut bahasa ialah terbuka tirai ataupun peristiwa yang tersingkap dan terbukanya tabir penghalang. Okey, yang senang kita faham ialah terangkatnya hijab kita. Okey, menurut istilah, terbuka segala rahsia alam yang tersembunyi pengertiannya ataupun perkara khaib. Okey, yang senang kita faham ialah meneroka makna-makna yang khaib dengan perkara-perkara hakiki di sebalik hijab dari sudut kewujudan dan penyiksaan. Okey, maksud lain bagi kasyaf ialah kasyaf ni adalah jalan untuk menuju ke akhirat yang harus memisahkan daripada dan juga kita harus jauhkan diri daripada sifat keji dan tercela, iaitu tentang keselamatan hati dan jiwa. Baiklah, kasyaf juga adalah salah satu karamah ataupun kelebihan yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya yang dikasihinya. Okay, firman Allah SWT, okay, yang bermaksud orang yang mendekatkan diri kepadaku, mengerjakan yang fardu dan yang sunat, sehingga aku cinta akan mereka, lalu aku menjadikan pendengaran mereka dan juga menjadikan penglihatan mereka. Jadi daripada situ kita dapat tahu bahawa kasyaf ni hanya dianugerahkan kepada yang terpilih saja. Okay, tak semua yang dapat kelebihan macam ni. Baiklah, kita tengok pula kepada tujuan kasyaf. Okey, yang pertama ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui hati. Jadi apabila mendapat anugerah kasyaf ini, seorang tu akan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Okey, yang kedua ialah hati tersembunyi kelembutan, perasaan dan kepekaan. Di sini menunjukkan bahawa seorang yang mendapat kelebihan kasyaf ni akan lebih rasa peka dan sentiasa berhati-hati dengan perilakunya. Okey, yang ketiga ialah kasyaf akan membuat seseorang tu lebih menghayati ibadah yang dilakukannya dengan khusyuk, dan dengan itu akan membuatkan seorang itu rasa rendah hati sebagai hamba Allah dan akan rasa seronok untuk melakukan ibadah. Menurut pandangan menurut pandangan ulama iaitu Imam Al-Ghazali mengakui bahawa kasyaf ni tidak diperolehi melalui jalan biasa. Okay, ia didapati melalui jalan takwa dan mujahadah. Namun, menurutnya tidak semua orang yang berjaya mendapatkannya. Okay,
Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahawa ilmu kasyaf ni tak boleh ditulis dalam kitab disebabkan jelas bertentangan dengan hukum syarak. Hakikatnya dibayangkan dalam kitab Minhaj Al-Abidin, menerusi dua rangkap syair iaitu yang dihubungkan dengan Ali Zainal Abidin, yang bermaksud kadang-kala ilmu ini kalau aku hebahkan rahsianya, nanti aku dituduh penyembah berhala. Orang Islam akan menghalakan darahku kerana menganggap baiknya perkara keji yang mereka lakukan itu. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan kasyaf sebagai hendaklah duduk dengan hati yang kosong, penuh keinginan kepada Allah, fikirannya tidak dipisahkan dengan bacaan Al-Quran dan tidak juga meneliti tafsir, tidak menulis hadis dan sebagainya. Cukup dengan lisan menyebut Allah, Allah, Allah. Limpahan ilmu kasyaf ke dalam hati sehingga mendengar suara hak berlaku melalui khalwah berikut, iaitu khalwah itu hanya berlaku dalam rumah yang gelap, maka masuklah kepalanya dalam baju atau selimutnya dengan kain. Dalam keadaan ini, ia akan mendengar seruan Al-Haq dan menyaksikan keagungan rububiyah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali berkata, apabila Allah menjaga urusan hati, nescaya melimpah-limpah rahmat atasnya. Terangkan cahaya pada hati, lapanglah dada dan terbukalah baginya rahsia pada alam malakut. Itu daripada Imam Al-Ghazali. Menurut ulama Ibn Khaldun pula, kasyaf ini selalu diperolehi oleh orang-orang yang mujahadah, iaitu orang yang mencapai hakikat wujud yang tidak dicapai oleh orang lain. Para sahabat dahulu juga menjalani mujahadah seperti ini, dan bahagian mereka akan karomah-karomah tersebut. Ianya satu kemuliaan yang paling besar yang diperolehi, akan tapi mereka tidak mempedulikannya. Itu daripada Ibnu Khaldun. Bahagian kasyaf. Yang pertama ialah kasyaf juz'i atau suri. Kasyaf juz'i atau suri ni berlaku kepada orang mukmin, orang kafir, orang baik dan juga orang yang fasik. Yang kedua ialah kasyaf rahmani. Kasyaf rahmani ini ialah kasyaf yang hanya berlaku kepada wali-wali Allah, Tuhan Ar-Rahman, seperti yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga pada kasyaf pada para wali, iaitu ada 5, iaitu kasyaf mata. Yang pertama kasyaf mata. Mata ni dapat melihat alam mawaraul maddah, ataupun sebagai alam yang boleh disebutkan alam luar kebendaan. Di sini dapat melihat perkara-perkara ghaib seperti malaikat, jin dan syaitan. Kasyaf inilah yang menjadikan orang seperti Sayyidina Umar nampak apa yang sedang berlaku pada tentera-tenteranya. Karamah ini seperti macam ni penting kerana dapat menyelamatkan seluruh tentera Islam. Baiklah, yang kedua ialah kasyaf telinga. Kasyaf telinga ataupun disebut sebagai hatif. Telinga boleh mendengar benda-benda yang ghaib. Mendengar suara tapi tak nampak dengan lembaganya, sama ada daripada jin yang soleh, malaikat ataupun wali Allah. Suara itu ada kalanya membawa berita gembira, ada kalanya membawa berita negatif. Jika berita gembira, maka gembiralah ia. Kalau berita negatif, akan menjadi duka, tapi akan juga menjadi sesuatu yang menggembirakannya, sebab dia dapat mengetahui berita tersebut terlebih dahulu. Disebabkan itu, dia boleh mengelak ataupun mempersiapkan diri untuk mengelak daripada ataupun menghadapi ujian tersebut. Kemudian yang ketiga ialah kasyaf mulut.
Okay, Tuhan beri kepada orang itu lidahnya masin seperti doanya kabul ataupun apa yang disebut terjadi, sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang. Okay, juga di mana dia memberi kuliah ataupun nasihat, tunjuk ajar, berdakwah ataupun sebagainya, ia mudah diterima masyarakat dan boleh mengubah hati mereka. Okay, akhirnya berubahlah sikap masyarakat yang diberi dakwah tersebut. Karamah seperti ini biasanya dikurniakan kepada pemimpin. Okey, yang keempat ialah kasyaf akal. Kasyaf akal ni adalah mendapat ilmu yang Allah kurniakan kepada seorang tu jatuh terus ke hatinya. Okey, ini terjadi apabila dia tanpa dia belajar, tanpa membaca ataupun tanpa mentelaah dan juga tanpa berguru. Okey, dinamakan juga ilham, kan, ataupun ilmu laduni. So agar tidak terkeliru, perlu diingatkan orang yang hendak mendapat ilmu laduni itu, dia mestilah dahulu ada ilmu asas, iaitu ilmu fardu ain. Seterusnya ialah kasyaf hati. Okey, dinamakan juga hati iaitu firasat. Inilah kasyaf yang paling tinggi antara kasyaf-kasyaf yang disebutkan sebelum ni. Okey, biasanya dikurniakan kepada pemimpin. Itu pun tak banyak kerana Allah kurniakan hanya kepada pemimpin-pemimpin yang sangat soleh ataupun sangat sabar menanggung ujian yang berat kepada mereka. Okey, kasyaf hati ialah rasa hati ataupun gerakan hati yang tepat. Dia boleh menyuluh mazmumah yang kadang-kadang kita membaca kitab tak mengerti. Termasuk juga adalah rasa hati yang dapat membaca diri seseorang. Okey, Nabi pernah bersabda, hendaklah kamu takuti firasat orang mukmin kerana dia melihat dengan pandangan Allah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan firasat itu ialah kasyaf hati. Okey, orang yang mendapatkan kasyaf hati ni dapat memimpin diri dan dapat memimpin orang lain. Okey, seterusnya ialah kategori kasyaf. Okey, yang pertama ialah kasyaf al-haq. Di mana kasyaf al-haq ni ialah pemberian daripada Allah yang mana Allah telah membuka tabir baginya untuk melihat ataupun mengetahui perkara ghaib. Kasyaf jenis ni tanpa adanya keterlibatan makhluk jin. Yang kedua ialah kasyaf batin. Kasyaf yang diakibatkan oleh kehadiran jin dalam tubuh seseorang, sama ada saka ataupun dia mempelajari ilmu tertentu yang membuatkan dia ada kasyaf. Okey, yang ketiga ialah kasyaf awal batin. Okey, kasyaf yang pada awalnya saja kasyaf batin kerana kehadiran jin, tetapi selepas daripada itu dia tetap kasyaf tanpa kehadiran jin kerana mata dalamnya tidak tertutup. Yang terakhir ialah halangan untuk mencapai kasyaf. Maksudnya halangan daripada mendapat anugerah kasyaf, iaitu hati yang masih belum sempurna sebagai pelengkap ilmu pengetahuan. Okay, yang kedua, hati yang kotor disebabkan oleh nafsu yang jahat. Yang ketiga ialah hati yang terpengaruh dan terpesu. Itu saja. Sekian, terima kasih.